Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JDT menentang Sabah, yang mana JDT menang 3-0 pada perlawanan ni, hasil jaringan dari Backson 2 dan 1 dari Arif Aiman melalui free kick yang sangat lawa. Jadi dengan kekalahan tersebut, pasukan Sabah nampaknya peluang mereka ingin ke AFC Cup dan menamatkan saingan di tempat kedua gagal apabila mereka jatuh di tempat ketiga apabila Terengganu berjaya menang dengan Kedah 3-1 dan Terengganu lah yang layak ke AFC Cup. Untuk pasukan Sabah, mereka boleh cuba untuk menang slot TM Piala Malaysia ataupun mereka perlu berharap sama ada JDT atau Terengganu yang menang Piala Malaysia, maka mereka ada peluang lah untuk ke AFC Cup. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan JDT dahulu. Apakah kekuatan dan juga apakah perkara yang saya suka untuk pasukan JDT? Yang pertama adalah tentang dominansi mereka di bahagian tengah, yang mana mereka memang sangat-sangat dominans di bahagian tengah pada perlawanan ni, dan banyak gerakan-gerakan mereka di bahagian tengah seakan-akan tidak diganggu oleh pemain-pemain Sabah, dan pemain-pemain Sabah tidak melakukan pressure ataupun tekanan ke atas pemain JDT di bahagian tengah, iaitu trio mereka Nacho Insah, Leandro Velasquez dan juga Nazmi Faiz di first half. Di second half, Nacho Insah, Leandro Velasquez dan juga Derek Sham. Jadi apabila sesebuah pasukan berjaya untuk menguasai dan juga berjaya untuk dominance game di bahagian tengah, maka pasukan tu akan ada persentage yang lebih banyak untuk menyerang dan lebih banyak untuk menguasai perlawanan dan lebih suka untuk hold ball. Tu sebab memang kalau kita tengok ball position, memang JDT pegang lah. Dan apa yang menariknya tentang dominansi yang ditunjukkan oleh pasukan JDT di bahagian tengah ni, bagaimana mereka dominate di bahagian tengah ni, adalah peranan daripada tiga trio mereka ni, iaitu Leandro, Nacho dan juga Nazmi. Kalau kita lihat pada game ni, sebenarnya Leandro Velasquez dia lebih suka untuk bergerak dalam keadaan yang bebas, ataupun boleh saya katakan dia lebih menjadi perancang untuk pasukan JDT. Dan Nacho Insah pula, dia pula tidak terlalu bertindak sebagai holding. Sebab apa? Sebab pasukan JDT tak kena serang, so Nacho tak perlu nak cover up tempat dia. Jadi apa yang berlaku di bahagian tengah untuk game ni adalah kita boleh lihat yang mana Leandro dialah yang akan merancang pergerakan untuk pasukan JDT menyerang dan untuk mereka dominate di setiap arah di keadaan penjuru padang. Kalau kita lihat, Leandro yang selalunya bertindak sebagai attacking midfielder ataupun number 10, untuk game ni dia suka untuk drop lebih ke bawah untuk berada di tempat Nacho Insah. Jadi apabila dia berada di tempat Nacho Insah, dialah yang akan create game daripada situ di bahagian tengah untuk open game sama ada ke bahagian depan ataupun bahagian kiri dan juga bahagian kanan. Dan peranan Nacho Insah pula untuk game ni, dia juga bertindak lebih ofensif, yang mana daripada seorang pemain number 6, boleh dikatakan Nacho Insah untuk game ni dia lebih kepada pemain number 8, yang mana boleh dikatakan beliau akan berada lebih ofensif lebih daripada bahagian number 6. Sebab apa? Sebab memang JDT tak kena serang, tak kena attack oleh pasukan Sabah. Jadi Nacho Insah untuk game ni memang banyak involve untuk melibatkan bahagian serangan dan juga link up play pasukan JDT untuk mengawal bahagian tengah dengan sangat baik lah. Tu sebab kita boleh tengok Nacho Insah pada game ni memang nampak santai, Leandro nampak lebih bebas, dan peranan yang ditugaskan untuk Nazmi Faiz adalah lebih untuk connect antara bahagian kanan dan juga bahagian kiri sebagai playmaker. Jadi apabila ada perubahan dan juga pergerakan di bahagian tengah untuk pasukan JDT ni, ketiga-tiga player ni memang serasi, mereka bergerak antara satu sama lain dan mereka link up antara satu sama lain untuk mereka open game. Tetapi yang menjadi penggerak utama adalah Leandro Velasquez. Nacho berada di hadapan untuk menjadi lebih ofensif dan juga untuk open game balik, dan Nazmi Faiz lebih kepada connector antara bahagian kanan ataupun bahagian wide area ke bahagian tengah ketika mereka open game. Jadi benda tu memang sangat menarik lah, sebab mereka tak diasak, mereka tak di pressure. Jadi memang pemain-pemain JDT ni exploit dan juga guna apa
yang orang kata apa, Sabah bagi ruang tu mereka guna untuk terus dominate game di bahagian tengah. Tu sebab kita boleh tengok JDT kontrol bahagian tengah, open game bahagian kanan, open game bahagian kiri, attack bahagian tengah, ikut suka hati mereka sahaja, sebab mereka dah betul-betul selesa dan mereka memang yang kontrol game, terutamanya di bahagian tengah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat juga untuk game ni, iaitu peranan Koh Beng Ong dan juga Matthew Davis. Seperti mana dalam every game, kalau game-game sebelum ni lah, Koh Beng Ong yang bertindak di bahagian kiri, dia yang bertindak sebagai wingback. Maka Koh Beng Ong memang kita tahu dia yang akan cover up bahagian kiri untuk bermain dengan satu kedudukan yang agak tinggi dan juga agak ofensif. Itu adalah perkara yang biasa. Dan kalau kita lihat untuk game ni, memang Koh Beng Ong menjalankan tugas beliau sebagai perkara yang biasa, yang mana Koh Beng Ong naik atas dan bertindak dengan ofensif dengan sangat baik, link up dengan Baxter, link up dengan Leandro, open game di bahagian kiri, semua dengan sangat cemerlang lah bagi saya untuk Koh Beng Ong. Benda tu memang benda biasa, yang tu tak mengejutkan saya. Tetapi untuk game ni yang paling mengejutkan saya adalah tentang Matthew Davis. Sebab apa saya kata benda tu? Sebab seperti mana yang kita tahu, Matthew Davis sejak bermain dalam formation back 3 dengan JDT, boleh dikatakan involvement ataupun pelibatan beliau untuk berada lebih tinggi di bahagian kanan adalah kurang. Sebab apa? Sebab bahagian kanan ni memang Arif Aiman yang akan exploit dan juga Arif Aiman yang akan kawal, terutamanya di bahagian final third pasukan lawan lah. Jadi apabila menyerang di bahagian kanan, memang penggunaan Arif Aiman ni selalunya dia akan di backup oleh Leandro ataupun Nacho ataupun Afiq Fazail kalau Afiq main lah. Tetapi semalam dia di backup oleh Nazmi lah. Jadi memang bahagian kanan ni memang mereka serah kepada Arif Aiman tanpa ada support yang banyak kadang-kadang. Tetapi untuk game ni, kalau kita lihat, Arif Aiman dia bukannya bertindak sahaja di bahagian kanan untuk bertindak sebagai touchline winger, tetapi Arif Aiman dia lebih suka untuk masuk ke bahagian tengah, yang mana kita boleh tengok peranan Arif Aiman dia lebih suka untuk masuk ke bahagian tengah untuk mencipta gerakan-gerakan di bahagian tengah bersama dengan Leandro, Baxter, Syafiq Ahmad dan juga Nazmi. Jadi apabila Arif Aiman masuk ke bahagian tengah untuk game ni, yang menarik perhatian bagi saya adalah tentang peranan Matt Davis. Sebab apa? Sebab Matt Davis untuk game ni, beliau sangat ofensif dan beliau sangat-sangat membantu bahagian serangan, seperti mana dulu waktu dia main waktu dia bersama dengan Pahang. Yang mana untuk game ni memang boleh nampak lah Matthew Davis buat overlap, Matthew Davis naik di kawasan wide area, Matthew Davis boleh naik dengan sangat baik. Jadi benda tu memang saya tengok, wow, Matthew Davis main macam dulu balik. So saya suka benda tu. Sebab apa? Sebab bila Matt Davis naik, bila Matt Davis terlibat di bahagian wide area, dia cover up tempat Arif Aiman. Jadi benda tu membolehkan kita nampak yang pasukan JDT ni bila crossing ataupun pelibatan Matt Davis di bahagian kanan ni, dia involve untuk menghantar ataupun supply bola ke dalam D-box, maka hantaran-hantaran yang dilakukan tu marvelous, super. Jadi memang boleh nampak lah yang bahagian kiri dan juga bahagian kanan pasukan JDT untuk game ni, kedua-duanya efektif, kedua-duanya ofensif. Mereka tak ada seorang ofensif, seorang stay bawah, ada kali ni kedua-dua naik, Koh Beng naik, Matt Davis naik. Itu perkara yang kedua yang saya suka tentang pasukan JDT lah. Yang ketiga, apabila berbicara tentang JDT pada perlawanan ni adalah tentang formation mereka. Kalau kita lihat, JDT walaupun kontrol game di bahagian tengah, mereka still lagi menggunakan build-up daripada bawah. Tetapi bahagian bawah kali ni yang menariknya adalah tentang Feiruz Baharudin dan juga Syahrul Saad. Mereka berdua akan bertindak sebagai wider centre back ataupun centre back yang lebih luas lah untuk cover up di bahagian tengah. So bila mana open game, saya tertarik sebenarnya dengan peranan daripada Feiruz Baharudin. Beliau adalah player yang muda, tetapi pembacaan game beliau bagus, man to man bagus, man to man marking beliau bagus. Dan kita boleh tengok waktu Sabah melakukan counter attack dengan mencari Sadir Ramdhani dan sebagainya, kita boleh tengok Feiruz Baharudin berjaya untuk membaca gerakan bola dan juga untuk menghalang bola tu sampai kat kaki Sadil dengan sangat baik. So daripada segi man to man dan juga penjagaan Sadir Ramdhani ni, memang Feiruz Baharudin bagus. Dan kadang-kadang Syahrul Saad jugalah yang marking Sadil, sebab memang striker Sabah semalam Sadil je. Tetapi menariklah untuk Feiruz yang berusia 22 tahun bermain dengan begitu matang bertemu dengan pasukan Sabah. So dia bermain dengan sangat baik. Jadi benda tu yang menarik lah. Dengan hantaran-hantaran jauh yang berkualiti dan juga defending shape yang bagus, bagi saya Feiruz memang ada masa depan yang cerah untuk pasukan JDT. Dan yang seterusnya kita masuklah untuk JDT Arif Aiman. Arif Aiman ni kita tak payah komen, sebab kita tahu
gameplay dia semalam memang menarik. Bahagian kanan pasukan JDT tu bila dapat bola, Arthur Linus tu nak jaga Arif Aiman ni memang susah. Taki Kagayamo pergi tolong Arthur Linus tu pun Arif Aiman tak boleh, orang kata apa, Arif Aiman boleh lepas, Taki dan juga Arthur hilang bola. Dan hasilnya apa dia semalam? Memang Arif Aiman ni bagi saya wonder kid lah. Susah nak jumpa satu dalam sejuta kan. Yang mana semalam dia assist satu kepada Baxen, yang mana dia berjaya lepas Arthur Linus kan. Lepas tu nak jatuh dia bangun lagi, lepas tu dia crossing kepada Baxen, gol satu crossing yang lawa. Lepas tu gol free kick. Arif Aiman boleh gol free kick. Selalunya Leandro, selalunya Forestry, tapi malam ni Arif Aiman skor free kick. Adakah lepas ni Arif Aiman akan skor tanduk pula, kita tak tahu. Tapi dia adalah package yang komplit. Dribbling bagus, semua memang bagus. Kematangan yang ditunjukkan oleh Arif Aiman ni bagi saya luar biasa. Memang permata, memang belian lah untuk pasukan JDT. Dia memang antara the hot prospect yang boleh dikatakan bakat dia daripada game ke game dia buktikan satu persatu. Yang mana dia daripada awal season sampai sekarang, daripada season lepas sampai sekarang, dia buktikan dia improve. So memang Arif Aiman adalah contoh yang terbaik untuk budak-budak muda yang bermain bola sepak sekarang, untuk dijadikan sebagai contoh bagaimana dia strive untuk main first 11, bagaimana dia berusaha untuk menempatkan diri di bila berhadapan dengan Safawi Rashid sebagai orang kata apa, kompetitor dia kan. So dia improve. So akhirnya sekarang Arif Aiman antara the most valuable player lah. So susah nak jumpa macam tu. Dan yang seterusnya Baxen lah. Untuk Baxen game ni bagi saya terbaik. Gol volley dia, kalau tak dia skor hat-trick, lawa. Memang Baxen daripada segi positioning beliau sangat bagus, daripada segi reaction dan juga awareness kepada bola beliau sangat bagus. Sebab apa saya kata begitu? Sebab kita boleh tengok gol yang pertama Arif Aiman skor, beliau berada di belakang, dia nampak bola main, dia meluruh, dia skor. Gol daripada overhead kick yang dia lipat tu 2 minit tahan tanduk kan. Lepas tu dia tak ada player Sabah peer pressure, dia pi kat bola tu, dia buat. Jadi boleh dikatakan reaction dia, awareness dia kepada keadaan bola dalam padang tu memang sangat-sangat bagus, yang membolehkan beliau jadi striker yang memang bagus lah. Insting dia tu, naluri dia kepada bola tu sangat bagus kan. Finishing dia memang superb lah. Kalau tak 3 hat-trick dia score, tapi nasib baik dia dalam offside lah. Dan dalam masa yang sama Baxen juga adalah player yang mempunyai work rate yang tinggi, yang mana dia suka turun ke bawah, dia open game, create space pada Syafiq Ahmad dan sebagainya. So benda tu memang benda yang positif lah untuk pasukan JDT. Memang kita tahu lah kan. Jadi itu je lah yang saya nak komen untuk JDT. Tak ada apa sangat. Untuk pasukan Sabah, untuk pasukan Sabah pada game ni, apa yang boleh saya katakan, mereka bermain agak pasif, yang mana mereka memang bermain dengan corak bertahan. Dan mereka meletakkan Sadia Ramdhani sebagai striker pada game ni. Bahkan Badrul Bahtiar pun bertindak sebagai defensive midfielder. Memang nampak yang Sabah masuk game ni, mereka memang nak main bertahan. Mereka nak main bertahan and counter. Tetapi sayang, apabila mereka nak main bertahan dengan counter, perkara pertama yang mereka tidak lakukan adalah mereka tak cuba untuk compactkan, dan mereka tak cuba untuk communicate dan juga untuk pressure pasukan lawan dengan sangat baik. Jadi apabila benda tersebut tidak berlaku, mereka melebihkan dan juga mereka memberi pasukan lawan untuk dominate game, untuk menguasai bola, maka benda tu sedikit memberi ancaman kepada mereka untuk pasukan lawan yang sabar seperti JDT untuk create bermacam-macam attacking style untuk penetrate mereka punya pertahanan. Dan akhir sekali mereka kena sampai 3. So benda-benda macam tu lah yang bahaya. Kita boleh nampak yang memang Sabah more to defensif. Saya tak tahu sebab apa, tetapi kalau boleh saya rasa Sabah sebenarnya mereka kekurangan seorang striker tulen. Kita tahu Sadir more to winger. Memang Sabah daripada awal season ada Neto Pesawar, lepas tu ambil Embalo. Kedua-dua player ni boleh dikatakan tidak menjadi. So memang Sabah sebenarnya mereka perlukan striker utama lah. Tetapi ini adalah pencapaian yang terbaik untuk pasukan Sabah sebenarnya. Mereka berjaya menamatkan top 3 first season bersama dengan Dato' Ong Kim Swee ambil alih. So trust the process. Saya rasa kalau season depan ataupun Piala Malaysia Dato' Ong Kim Swee dapat jumpa seorang striker yang mantap, saya rasa Sabah boleh untuk dominate game balik dan untuk perbaiki mereka punya kelemahan. Jadi benda paling masalah adalah striker. Itu sebab mereka nak mau tak mau, mereka main terpaksa more to defensive game. Jadi mereka terlepaslah peluang nak ke Asia. Tetapi untuk game ni, goalkeeper Khairul Fahmi Cik Mat dengan Damien Lim, saya boleh bagi pujian. Mereka berdua sangat bagus. Mereka berdua berjaya menyelamatkan beberapa percubaan daripada JDT, dan memang boleh dikatakan mereka berdua bertindak dengan cemerlang lah untuk memastikan yang gawang mereka tidak dibolosi lebih daripada 3. Defensif pun bagi saya okey, not bad. Rizal
Al-Ghazali sentiasa menunjukkan komitmen untuk halang gerakan Backson walaupun ada beberapa gerakan yang dilepas, tetapi secara overallnya boleh dikatakan defensif shape mereka tidaklah terlalu expose sangat, tetapi disebabkan penguasaan bola yang banyak di bahagian tengah menyebabkan JDT lebih dominate game. Jadi itulah kenapa JDT menang. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.